Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai, selamat datang ke Peachtree Cafe Morning Show. Dengan gembiranya saya laporkan yang Cafe Peachtree dah ada tandas baru dan bersedia untuk melayan anda bila anda bebas dari kuarantini. Saya ingin menyambut dua tetamu saya hari ini, Wang Tian, Eksekutif Telekomunikasi di Australia, dan ada ijazah Sains Farmaceutical dari universiti terbaik di China iaitu Universiti Beijing, dan beliau telah hadiri hampir semua semester di Setuna College International Management. Beliau guru yang hebat dan sangat bijak. Jenny Sanders dari Colorado, Amerika Syarikat. Beliau ada ijazah geologi kerana beliau suka melumbung belian kebijaksanaan. Juga dah hadiri semua semester di Kolej Setuna dan beliau usahawan yang berjaya dengan 3 kedai dan berjaya dapat seorang cucu perempuan, ya. Tahniah. Terima kasih. Wang Tian, bolehkah anda mainkan soalan untuk hari ini? Soalan untuk hari Isnin, ya. Soalan ni ialah dari Florian. Hai, nama saya Florian. Saya ada satu soalan mengenai kesihatan. Saya dan anak perempuan saya ada sakit demam high. Bagaimana untuk ubatinya dengan prinsip diamond cutter dan sistem benih? Terima kasih. Saya tak tahu, saya rasa kita perlu ubah Florian jadi host untuk rancangan Peachtree kerana pertuturannya yang lancar. Saya ingin bermula dengan Janice. Apakah yang Florian dan anaknya perlu buat? Selepas memikirnya, saya rasa ada 2 soalan di sini. Pertama, apakah puncanya, dan kedua, bagaimana untuk berhentikannya? Apakah punca yang mungkin menyebabkan demam itu? Mungkin makanan anda, persekitaran anda, mengapa makanan yang anda makan dan tanaman di persekitaran serang lalu akibat demam hay. Jadi ia pasti datang dari punca persekitaran. Maksudnya anda perlu jadi seperti seorang detektif dan telitikan apa yang anda buat dulu untuk dapat hasilnya. Bila saya kaji, saya rasa ia datang dari racun serangga yang disembur pada makanan dan tanaman. Ia membahayakan nyawa petani dan serangga. Jadi, anda guna racun serangga. Cubalah berhenti supaya nyawa dapat dilindungi dan belilah produk-produk organik agar melindungi nyawa petani kerana buah yang disembur racun serangga boleh membahayakan nyawa petani semasa mereka memetik buah tu. Itu dia idea saya. Wang Tian, apakah pendapat anda? Terima kasih Geshila, terima kasih Janice. Betul sekali point anda. Saya rasa reaksi alahan berlaku apabila sistem imun terlalu kuat lalu serang benda yang biasanya tak bawa apa-apa masalah kepada kita seperti debunga atau demam hay dalam soalan Florian tu. Jadi saya rasa alahan membuktikan wujudnya kekosongan dalam hidup kita seperti bukti tersembunyi kerana jika debunga berfungsi membawa kepada alahan, maka semua orang akan dapat demam hay. Tapi ia tak jadi begini. Jadi ia membuktikan kepada kita bahawa mungkin puncanya bukan di luar sana tapi di sini. Apa kata jika mereka kata puncanya ialah sebab kod genetik kita yang membawa kepada alahan? Kita kata punca alergi ialah kita ada benih bahayakan nyawa. Apa kata jika mereka kata sebabnya ada kod genetik? Apakah pendapat anda, Gishla?
Jadi kita kena tanya kenapa kita ada kod genetik ni dan tak ada kod genetik tu. Saya sendiri ada banyak masalah alergi. Saya pergi jumpa doktor dan mereka buat kajian pada saya. Lalu beritahu saya ni alergi kepada pokok juniper. Ini dia pokok juniper di luar tingkap saya. Jadi saya tanya doktor, kalau saya tumbang pokok ni, adakah ia dapat membantu saya? Beliau kata, ya, tapi ada pokok-pokok lain di sekeliling rumah anda dan anda perlu tebang semua sekali. Saya rasa sedih. Ia tak jadi selesaikan masalah saya. Saya notice saya alergi bila saya banyak minum tenusu, minum susu, makan kek yang ada susu di dalamnya. Saya lebih banyak masalah alergi. Jadi saya mula fikir bagaimana susu ni boleh mengancam nyawa haiwan-haiwan tenusu. Sebenarnya sistem susu tenusu ni sangat zalim. Lembu-lembu perlu selalu mengandung untuk dapat susunya, dan bila mereka tak dapat bagi susu, lembu-lembu ni disembelih untuk dagingnya. Kawan saya ada sebuah ladang di New York, di luar New York, dengan lembu yang telah bersara. Beliau beli lembu-lembu tua dan melindungi nyawa mereka. Beliau beritahu saya sesuatu yang lucu. Di sebelah ladang ni ada sebuah ladang tenusu dan lembu-lembu di sana pecah masuk untuk hidup bersama-sama dengan lembunya yang dilindunginya. Sungguh hebat sekali, ya. Jadi saya kurangkan pengambilan susu. Bukannya kerana susu ada sesuatu yang tak baik di dalamnya, tapi proses pengambilannya tak baik. Jadi bagi kod genetik pula, sesiapa yang buat kod genetik tu, dan apakah pendapat anda, Janice dan Wang Tian? Florian sementara menyelidik apakah punca yang bawa tumbuhan yang bawa berbunga yang nampaknya bahayakan anda. Anda boleh cuba cara konvensional yang terlebih dahulu. Perlu diisinya iaitu bantu orang lain yang ada masalah serupa. Dan kemudian anda boleh singkirkan benda-benda yang bawa masalah ni, seperti dinyatakan oleh Geshe-Michael, benda tenusu ni kerana prosesnya menyakitkan lembu-lembu. Jadi bolehlah elakkan makanan yang boleh membahayakan nyawa petani-petani. Kami nak melindungi nyawa dan dapat hasil dari cara konvensional seperti ubat alergi yang mana anda buat 4 langkah bantu mereka yang ada demam leher. Dan kami juga dapati anda hidup dengan seseorang yang ada masalah sama seperti anak anda tu. Jika anda bantu dengan ajarnya lindungi nyawa anda dalam proses sembuh kembali. Well, terima kasih Janice. Saya ada satu soalan, ya. Biasanya kami mula tanam benih. Seperti dalam kes Florian yang mahu tanam untuk diri sendiri dan juga anaknya. Bolehkah saya cuma tanam dengan bantu anak saya saja? Atau saya perlu cari family, keluarga lain yang juga ada demam leher? Sheila, apakah pendapat anda? Itu soalan yang bagus. Dari naruli saya ni dan sebahagian daripada buku-buku kuno tu, nampaknya anda dapat lebih karma jika anda bantu mereka yang tak rapat dengan anda atau bukan keluarga anda, terutamanya bantu mereka yang anda tak suka atau musuh anda. Kami sedang merakam Ramrim sekarang. Dinyatakan jika kita dalam situasi yang susah seperti wabak ni, atau anda ada masalah dengan seseorang, setiap aksi baik yang anda buat akan menjadi lebih berkuasa.
Jadi dari sudut tu lebih baiklah berada di dunia teruk ni daripada berada di syurga mudah kerana anda tak dapat tanam benih yang kuat di syurga. Tapi di dunia teruklah kita boleh tanam benih-benih yang lebih berkuasa. Jadi saya rasa dalam pendapat saya dah tentulah ni perkara bagus untuk bantu orang lain, malah bantu diri sendiri juga bagus. Tapi saya nak galakkan Florian supaya bantu seseorang yang tak dikenali ataupun seseorang yang tak disukai. Mungkin dia dan anak perempuannya juga perlu berbuat demikian ya. Florian bagi saya lagi satu lagi cadangan Wang Tian ya. Saya ambil gambar ni beberapa hari yang lalu. Veronica dengan sarang lebah kami. Banyak sungguh madu yang keluar dari situ. Saya rasa jika berupaya, Florian pergilah bantu lebah-lebah. Mereka perlukan bunga untuk hidup lah. Ia merupakan sumber protein mereka. Mungkin Florian boleh berkawan dengan bunga. Mungkin selepas beri pertolongan, mungkin bantu pemeliharaan lebah-lebah. Hobi ini indah dan menarik. Ia juga membantu dunia ya. Ya, mungkin anda boleh fikir untuk berkawan baik dengan bunga. Ya, kalian ada idea yang lain? Wah, Geshila, idea itu sungguh cool lah. Bagaimana jika beliau seperti saya hidup di dalam sangkar moden ni? Apa yang boleh beliau buat? Mungkin menderma kepada pertubuhan yang melindungi lebah-lebah kerana beliau tak memelihara lebah di rumah kan? Oh, kita ada seorang pelajar bernama Brigitte dari negara Jerman. Rakannya Holger tinggal di bandar dan dia juga pelihara sarang lebah di atas bumbung rumahnya. Dia tak tahu cara memelihara lebah. Dia juga tak mahu pelihara lebah. Jadi dia hubungi seorang pemelihara lebah dan bagi dia guna bumbung dengan pertukaran 1 balang madu setiap tahun. Ini mungkin satu perjanjian baik ya. Saya juga terfikir beliau boleh tanam tumbuh-tumbuhan yang digemari oleh lebah sekitar rumahnya. Dan ini adalah bagus sebab beliau boleh berkawan dengan lebah-lebah dan bunga sekaligus. Juga berhenti menggunakan racun perosak kerana ia menyakitkan lebah. Saya hendak menyatakan selepas menjaga sarang lebah ni, saya tiada lagi alahan ya. Mungkin ya. Itu menakjubkan ya. Saya ada soalan. Jadi beliau hendak bantu seseorang tapi mereka tak berminat belajar tentang bagaimana berkebun terjejas oleh racun perosak dan mereka tak berminat tentang makanan organik. Bagaimana Florian boleh lakukan 4 langkah bersama dengan orang ni ya? Oh, maksudmu Florian hendak kurangkan penggunaan racun perosak tapi orang lain tak berminat ya? Nasihat umum kami yang saya bagi apabila orang lain tak mau bekerjasama dengan rancangan 4 langkah anda adalah cubalah dengar cakap orang lain dengan lebih teliti. Sebagai contoh, saya suka mencelah orang lain. Ramai kawan-kawan saya berputus asa bercakap sesuatu ketika dulu. Mereka tahu saya pasti mencelah apabila mereka mula berbual dan saya tak dengarkan idea-idea mereka tu. Jadi saya fikir hasil daripada itu orang lain pun tak mau dengar apa yang anda kata apabila anda ceritakan pelan 4 langkah tu. Jadi bermaksud lebih terbuka hati terhadap idea-idea lain orang ya. Saya nak kata kita tak perlu terima idea orang lain tapi dengarkanlah dengan ikhlas. Dengan ikhlas ya. Ya benar-benar berlaku kepada saya. Kami sentiasa tertanam benih tak mendengar, terutamanya terhadap ahli keluarga sendiri. Ada kalanya teman lelaki saya berkata, anda tahu tak,
Dan saya biasanya hanya dengar separuh ayat tu dan tuju perhatian kepada komputer atau telefon bimbit saya. Saya pasti ini adalah perkara yang saya boleh perbaikikan ya. Okey, itu sangat bagus. Kalian, kita harus akhiri perbincangan hari ini. Saya masih berfikir bahawa beliau harus perhatikan penggunaan susu, bukannya kandungan susu, tapi ianya dihasilkan melalui cara yang memudaratkan. Dari pengalaman saya, alahannya akan mula lenyap. Apakah pendapat anda, Wang Tian? Ya, saya sangat setuju dengan diet vegetarian saya. Saya cuba henti minum susu. Sebenarnya saya suka sangat susu badam. Jadi, diet ni bermula sejak 3 tahun yang lalu. Pagi ni saya bertanya diri, bilakah kali terakhir saya jatuh sakit? Dan saya hampir tak ingat bila saya jatuh sakit. Tapi saya ingat dulu bila musim bertukar, saya akan dijangkiti sersema ataupun batuk yang sangat teruk, yang sangat-sangat teruk tu. Selepas saya mengamalkan diet ni, gejala sakit tak berlaku lagi. Janice, apakah pendapat anda? Saya tetap dengan cara beli makanan yang tak mengancamkan orang lain ataupun serangga-serangga. Dan anda boleh juga tanam bunga jika anda tiada halaman yang besar. Boleh juga tanam dalam pasu bunga yang besar dan letak di tepi tingkap. Bunga yang menarik lebah. Mungkin boleh belajar seperti rakan kita yang pinjamkan bumbung rumahnya untuk jadi sarang lebah. Bergantung di mana anda tinggal ya. Itulah yang saya hendak cadangkan. Bagus belaka cadangan anda kepada Florian ya. Biasanya penonton tak beritahu kami apakah kesan selepas ikut cadangan kami. Jadi Florian, lepas anda cuba tulislah surat untuk memuji kecerdasan kami dan bagi tahu berapa baiknya ide kami ni. Okey, anda ada soalan untuk hari esok? Ya, kami ada. Biar saya tayangkan soalan untuk hari esok. Baik. Jadi soalan ni dalam bahasa Cina, biar saya terjemahkannya ya. Wanita ni adalah seorang teman lelaki dan mereka rasa saling serasai dan juga ada matlamat yang sama. Tapi disebabkan umurnya yang lebih tua dari teman lelakinya, ayah teman lelaki itu tak setuju kepada hubungan mereka. Jadi dia hendak tahu cara tanam benih agar ayah teman lelaki itu merestui hubungan mereka dan suka inya. Wow, sangat cool. Saya lega kerana kita tak perlu jawab soalan sekarang. Jadi kalian terima kasih ya. Okey, ada terbalik ya. Jika anda ada soalan, bolehlah kirimkan kepada seekquestions@diamondcutterinstitute.com. Kami amat gemar dapat soalan-soalan dari seluruh dunia ya. Anda boleh bertutur dalam bahasa sendiri dan kami boleh terjemahkannya ya. Jadi janganlah malu-malu. Okey, adakah kalian akan berada di sini pada hari Rabu? Ya, semestinya. Mari kita lakukan bersama ya, Tian. Bolehkah sesiapa ambil tugas sebagai host pada hari Rabu? Ya, saya boleh. Baik, terima kasih. Terima kasih kerana sudi hadir ya. Saya tahu kita jauh dari Australia. Oh, saya sangat gembira berada di atas talian. Saya sungguh menikmati kehadiran anda. Anda sangat bernas dalam kelab membaca Mixed Nuts. Sangat fasih dalam buku-buku purba. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih
Okay, Sheila. Kita jumpa lagi pada hari Rabu ya. See you all Wednesday. Bye. Bye. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.